Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Cikgu Nurhayati dan juga rakan-rakan sekalian. Di sini kami dari grup Divina akan mempersembahkan tentang project type SEM 3 kami. Okey, saya Zulhamizan akan memulakan presentation kami. Okey, pernyataan masalah kami ialah sesetengah sekolah di Malaysia menetapkan syarat di mana cikgu-cikgu akan memilihkan bidang aliran yang akan dipelajari oleh pelajar pada tingkatan 4 walaupun tanpa kemahuan para pelajar tersebut. Okey, objektif kajian kami dia ada 3. Okey, yang pertama, untuk mengenal pasti bahawa adakah tindakan ini wajar atau tidak ditetapkan dalam persekolahan menengah di Malaysia. Terus yang kedua, untuk mengenal pasti bahawa adakah pelajar-pelajar akan berjaya untuk meneruskan pelajaran dalam bidang yang tidak diingini ataupun bidang yang lemah baginya. Terus yang ketiga, untuk mengenal pasti apakah pendapat anda jika anak kepada tuan atau puan mengalami situasi tersebut di sekolahnya. Okey, rujukan bahan literatur kami dari aspek tips memilih aliran yang disarankan serta kesan pemilihan bidang aliran yang tidak diminati terhadap masa depan para pelajar. Dan bab ini juga dapat membantu meneguhkan pendapat sama ada bidang aliran pada tingkatan 4 patut atau tidak dipilih oleh para pelajar tersebut. Okey, kita teruskan pada kajian literatur yang pertama, iaitu tips yang disarankan untuk memilih bidang aliran. Okey, terdapat banyak tips yang disarankan, namun kami akan highlight kepada 2 ni, iaitu kenal pasti minat anda dan juga jangan segan bertanya. Okey, kenapa kita mesti tahu kita punya minat? Sebab tanpa minat ni kita tidak akan belajar dengan berseronok lah. Kita tidak enjoy apa yang kita belajar. Jadi kalau kita belajar benda yang kita tidak suka, yang kita tidak minat, kita akan merasa lebih cepat untuk merasa bosan. Jadi kita senang rasa malas lah dalam kita punya pelajaran. Okey, kami ambil daripada ceramah Ustaz Adnin. Dia menyatakan bahawa macam mana nak fokus dalam pelajaran. Okey. Beliau berkata, kita kenalah mempunyai matlamat yang jelas ketika berbuat sesuatu perkara. Okay. Bila matlamat tak jelas, jadi kat situlah minat, kat situlah perasaan malas akan hadir. Okay, kita boleh tahulah, jelaslah kan kita punya minat ni sangatlah penting untuk mencuburi kita punya aliran. Sebab apa? Tanpa minat ni, kita punya pelajaran ilmu kita dia macam kurang sikit lah. Sebab kita tidak minat kan, kita tidak enjoy apa yang kita belajar. Okay, next kita teruskan pada tips juga. Okay, menurut kami ambil daripada blog Counseling Cik Nurhaiza Cik Mat. Okay, dia bagi tips bahawa kita lihat daripada akademik kita yang mana bidang yang kita lebih cenderung dan juga kita punya minat kita juga. Okey, contohlah kita punya minat kan ingin menjadi doktor. Jadi kita lanjutkan kita punya pelajaran dalam bidang sains lah. Kita harus seiring dengan apa yang kita minat. Kenapa? Okey. Kenapa? Sebab tanpa minat ni kita tidak akan belajar dengan ikhlas. Kita belajar dengan terpaksa. Jadi penting betul loh niat ni. Okey, ini kita boleh lihat kesan pilihan bidang aliran yang tidak diminati pada masa hadapan. Okey, kita boleh baca dulu dia punya artikel daripada My Metro ni. Okey, pelajar tersebut dia menyatakan situasinya di mana dia terpaksa mempelajari bidang yang dia tidak minati. Oleh itu, menurut artikel tersebut, situasi ini dia memberi kesan yang besar terhadap
pelajar tersebut dari segi mental maupun fizikal. Okey, antaranya ialah pelajar tersebut perlu menyesuaikan diri dengan persekitaran pelajaran yang tidak diingininya. Pelajar tersebut juga kurang keyakinan diri untuk berjaya dalam mencapai bidang tersebut. Okey, sebenarnya pelajar ini dia cenderung pada sosial dan juga sosial lah. Dia tidak minat pada kejuruteraan, tetapi dia terpaksa ikut pilihan ibu bapa dia. Jadi ini saya mau tekanlah sikit. Walaupun ibu bapa kita memilih apa yang kita mau, memilih untuk masa depan kita, kita harus tegas untuk masa depan kita. Sebab apa? Sebab kita yang belajar apa yang kita mau. Okey. Saya akan serahkan kepada rekan saya yang seterusnya, iaitu Nik Zahin. Terima kasih. Hai, saya Nik Zahin. Jadi saya akan menyambung presentation Solemn Bizan tadi. Jadi semua sumber kajian ataupun maklumat literature semua ni dicatat dalam abstrak ensiklopedia dan dilaksanakan oleh organisasi, individu dan juga pelajar. Dan literature ni juga dikomunikasi melalui tesis dan disertai oleh laporan, buletin dan akhbar. Dan literature dihasil daripada kajian yang mempunyai data, penulisan yang sistematik dan logik. Jadi tidak ada kepala tahu. Dan maklumat utama dalam literature ni reka bentuk penyelidikan, kaedah mengumpul data dan menganalisis. Dan semua literature diperoleh melalui media elektronik dan juga akhbar. Kalau media elektronik, kami menggunakan internet, iaitu laman web. Dan jadi contoh-contoh laman web ni akan tertera kat presentation ni. Bagi akhbar, kami merujuk kepada akhbar harian Metro. Ini untuk laporan rujukan kami. Penulis atau sumber, 1 atau 2 penulis. Contoh, Farizul Izauni Ibrahim 14 Disember 2007 menyatakan 5 tips memilih aliran pada tingkatan 4. Bagi 3 hingga 5 penulis dan lebih daripada 5 penulis, kami tidak ada contoh dalam presentation kami. Dan semua daripada organisasi. Kami ambil daripada Akhbar Harian Metro 22 Mei 2017, membahaskan tentang pelajar yang tidak minat dalam bidang kejuruteraan. Tiada nama penulis juga, tiada contoh, dan beberapa penulis berasingan juga, tiada contoh. Jadi bagi rekaman kajian, kami membuat kajian tindakan dalam bidang pendidikan. Jadi ramai 17 responden telah menjawab orang yang kami telah sediakan dalam bentuk Google Form ni. Di antaranya 5 orang guru, 7 orang pelajar dan juga 6 orang ibu bapa. Jadi bagi soalan pertama, ramai memilih tidak untuk kenyataan setengah sekolah di Malaysia menetapkan syarat di mana cikgu-cikgu akan memilih bidang yang akan dipelajari oleh pelajar pada tingkatan 4. Dan majoritinya menjawab tidak. Dan soalan kedua, pada pendapat anda, adakah para pelajar akan berjaya untuk meneruskan pelajaran dalam bidang yang tidak diingini? Dan untuk soalan ni ramai juga yang jawab tidak, majoritinya. Dan kita akan pergi ke analisis data untuk pandangan pelajar. Dan yang soalan dalam link ni kami cakap, berikan pendapat anda jika sekolah anak tuan dan puan mengalami suatu situasi tersebut. Sebagai seorang pelajar, dia sendiri meluahkan, saya akan merasa amat sukar untuk belajar kerana mata pelajaran yang saya pelajari adalah luar daripada keinginan saya. Setengah sekolah di Malaysia memilih subjek untuk pelajar berdasarkan tahap kefahaman. Sebagai contoh, seorang pelajar terpaksa mengambil subjek biologi kerana markah untuk subjek
sainsnya pada tahun lalu lebih memberangsangkan daripada matematik. Walaupun pelajar tersebut minat subjek perakaunan, tetapi disebabkan oleh sistem sekolah yang membuat keputusan diri untuk dirinya berdasarkan markah peperiksaan itu, membuatkan dirinya terpaksa mengambil subjek tersebut. Dan pendapat yang kedua, membuat permohonan untuk pindah kelas pada bidang yang lebih diminati. Dan yang ketiga ini reda saja. Dan untuk soalan kedua, ibu bapa, analisis data untuk pandangan ibu bapa, ia boleh mengganggu masa depan para pelajar. Dan juga pelajar lebih tahu minat dia sendiri. Guru boleh bantu dalam beri jalan ke bidang mana yang patut diikuti, tetapi pelajar tidak patut dipaksa untuk memilih bidang yang tidak diminati. Guru mempunyai 3 pandangan berbeza juga. Menyarankan anak saya untuk tetap belajar mengikut kemampuannya. Saya akan memindahkan anak saya ke sekolah yang lain. Bawakan hal ini dibincangkan kepada ahli muafakat. Dan seterusnya. Dan itu saja daripada kami. Terima kasih kerana mendengar. Sekian, terima kasih.